Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekalian nikmat dan rahmat yang Allah kurniakan kepada kita. Antara nikmat yang paling besar, tuan-puan sekalian, adalah nikmat Islam. Ya, nikmat iman. Nikmat kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sebut pada bicara kita minggu lepas, memetik kata-kata hikam Ibnu Athaillah yang minggu lepas. Ya, hikmah yang ke-90. Bagaimana nikmat yang besar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang berlaku, insya-Allah sahabat-sahabat semua, boleh jadi dengan dua keadaan. Sama ada pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang kita nak, ataupun dengan terhalangnya, ataupun Allah menghalang daripada kita sesuatu yang kita nak. Apabila Allah memberikan kurnianya kepada kita, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, asyhadaka birrah. Kamu saksikan kebaikan Allah. Ya, sebenarnya bila kita menerima kebaikan ni ataupun menyaksikan kebaikan ni, sahabat-sahabat semua, semana ya Ustaz nak cakap ayat dia, memang akan rasa apa? Rasa luluh. Ni tak tahu ni nak cari perkataan apa Rasa luluh. Walillahil mathalul a'la, Allah bukan bandingan dengan sesuatu yang lain. Cuma ustazah nak bagi kita faham, kalau kita sentiasa menerima budi orang macam mana? Betul tak? Kalau sentiasa menerima budi orang, tiap-tiap hari dia berbudi dengan kita. Cuba tuan-puan bayang. Tiap-tiap hari dia buat baik dengan kita. Budi dia yang semalam pun kita tak sempat nak cakap terima kasih lagi. Jangan kata nak balas. Nak cakap terima kasih pun tak sempat. Datang lagi budi yang lain. Datang lagi kebaikan yang lain. Ini ustazah ambil peringkat manusia dulu. Sesama manusia. Agak-agak mahu tak kita berkata kepada orang tu, cukuplah. Betul tak? Dah lah tu. Cukuplah. Betul tak tuan-puan? Kawan kita hari-hari bagi makanan, nak menggembirakan kita. Ustazah ada kawan macam tu tuan-puan. Mungkin dengan ustazah berduka cita ke apa, wallahualam Balik saja daripada mana-mana travel, Masya Allah, makan tengah hari datang. Makan malam datang. Dihantar. Ustazah cakap dengan sahabat ustazah, cukuplah, cukup. Sebab apa? Sebab kita tak sempat nak balas budi dia. Gambarannya tuan-puan sekalian, menerima budi ni pun satu benda yang kadang-kadang boleh menyebabkan luluh hati kita. Ya, tak sempat kita nak puji. Ya Allah, nak puji macam mana lagi? Ini kawan kita ni. Ini cerita dengan kawan-kawan, dengan orang. Baiknya. Orang kata apa? Tak ada perkataan dah nak kata. Baiknya dia. Itu baru orang berbudi, sahabat-sahabat sekalian. Sedangkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dibandingkan dengan manusia yang buat baik dengan kita. Allah yang menghidupkan, Allah yang mencipta, Allah yang menjaga, Allah segala-galanya. Asyhadaka birrah, kamu menyaksikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia sahabat-sahabat semua, orang boleh lemah, orang boleh luluh, kita boleh tersungkur semata-mata untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bukan tersungkur jatuh yang tak baik. Maksud ustazah, kita boleh mengabdikan diri kita kepada Allah. Cuba buat sebaik-baiknya. Kenapa? Kerana aku menyaksikan kebaikan maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oh ya Allah, melihat kebaikan Allah, melihat rahmat Allah, melihat seluruh yang Allah kurniakan kepada kita. Tak tahu nak cakap macam mana ya, sahabat-sahabat semua. Tapi kita boleh faham dengan apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dengan ibadah Nabi, dengan jihad Nabi, dengan kesungguhan Nabi, dengan amanah Nabi, dengan segala yang telah Nabi perform dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan baginda menyatakan, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak mahu menjadi hamba Allah yang bersyukur? Melecet dah kaki tu, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Takkan begini sekali tahajudnya. Kita tahu tahajud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mampu diturut oleh orang lain. Qiyam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai habis surah Al-Baqarah. Kita duduk baca surah Al-Baqarah pun kematu punggung kita. Jangan kata berdiri. Jomlah kita buat program apa? Baca surah Yasin boleh lagi. Itu pun asyik nyingkap-nyingkap muka surat. Bila nak habis tu kan, baca surah Yasin sampai menyingkap. Bila nak sampai dekat idza aradallahu syai'an ayaqula lahu kun fayakun, sambil singkat-singkap. Baca surah Al-Mulk boleh lagi. Tapi cuba kita buat program baca surah Al-Baqarah. Main dekat nak 3 juzuk tu. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas nama ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, Nabi qiyam saja pun sahabat yang pernah ikut di belakang baginda Nabi SAW pun dah berkata-kata dah, habis kot lepas juzuk 1 ni, habis kot surah Al-Baqarah ni akan rokok, sambung lagi surah Ali Imran. Ya. Dan demikian juga, maknanya ini adalah dua-dua keadaan. Demikian juga sahabat-sahabat sekalian, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menghalang kita. Kita punyalah nak tapi tak dapat. Atau kita tak nak tapi dapat. Wa mata mana'aka, ya Allah ya Tuhan. Lemahnya kita sebagai manusia. Benda yang mungkin kita cuba nak buat, kita nak benda tu, tapi tak boleh. Tak dapat. Terhalang. Dan Allah Maha mengetahuinya. Di mana Allah nak suruh kita lihat? Kalau tak, nanti macam-macam berlaku dalam hati kita. Kalau benda tu melibatkan ramai orang akan berasa macam-macam. Tetapi sahabat-sahabat, tengok. Ashhadaka qahrahu. Kamu tahu tak sebenarnya Allah nak perkenalkan, nak bawa kamu mengenal Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang kamu tak mampu nak ubah. Pada perkara yang kamu tak mampu nak buat apa-apa, walaupun kamu dah cuba, walaupun kamu dah usaha, kamu dah ikhtiar. Saksikanlah Allah itu Al-Qahhar, yang maha berkuasa penuh. La haula wa la quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz sebut, kita jangan lupa sahabat-sahabat sekalian, nikmat yang paling besar kita dapat ni antara lain adalah nikmat Islam. Cuba sahabat-sahabat bayangkan, agaknya bagaimana keinginan baginda Nabi SAW untuk berikan Islam itu kepada bapa saudara baginda Abu Talib. Abu Talib sokong, melindungi Rasulullah SAW, mengasihi Rasulullah SAW, bahkan menemani dalam banyak keadaan akan Rasulullah SAW. Bukan Abu Talib tak dengar, bukan Abu Talib tak tahu apakah seruan yang diajak oleh baginda Nabi SAW. Pasti tahu. Di atas pembaringan kematian, nak nazak dah, nak sakratul maut dah, Nabi SAW di sisi beliau. Bayang tuan-puan. Tuan-puan boleh bayang tak? Ini kita kata
imajinasi kita sebab Ustaz nak gambarkan, wah ini suasana yang sangat dahsyat. Kalau kita nak mati, Nabi kat sisi kita. Cuba tuan-puan bayang. Abu Talib nak mati tuan-puan, Nabi ada sebelah. Dan Nabi terus mengajak Abu Talib untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, di sisi yang sama ada Abu Jahal. Dan Abu Jahal kata, ingat, kamu hendaklah mati di atas agama nenek moyang kita. Tuan-puan, ia berakhir dengan apa? Allah Al-Qahhar. Allah yang punya kuasa. Kuasa mutlak, kuasa penuh. Abu Talib mati dengan agama nenek moyang. Bayang bukan kepalang sedihnya Nabi SAW. Dan turun ayat, Allah mengingatkan Nabi supaya tidak mendoakan orang yang sudah terang-terang mati dalam keadaan kufur dan musyrik. Orang yang terang-terang jadi ahli neraka. Dan turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tak boleh bagi hidayah pada orang yang kamu sayang. Kamu tak upaya nak bagi hidayah pada orang yang kamu sayang. Kerana yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Masa Ustazah baca balik semula kisah itu dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum Sirah Nabawiyah, sahabat-sahabat sekalian, dan ulas dalam satu program slot Sirah Nabawiyah, kita terasa subhanallah, Masya Allah, besarnya nikmat Allah yang mengurniakan kita nikmat Islam. Yang Ustazah kira tidak ada satu perjuangan apa pun memadai dengan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah. Kamu, Zakiyah contohnya, lahir daripada rahim seorang ibu dan ayah yang Muslim dan Muslimah. Ketentuan Allah ke atas kamu, kamu menjadi orang pilihan Allah. Kamu disambut kelahiran di atas muka bumi ini dengan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Abu Talib, Nabi kat sebelah, nak mati, seru, ajak. Allah tak bagi. Kalaulah kita tak rasa betapa besarnya nikmat Islam yang Allah bagi kepada kita. Yang Allah bagi pada anak-anak kita. Allah bagi pada kaum keluarga kita. Itu pun tuan-puan sekalian kita tak tahu macam mana nak mensyukuri dan menghargainya. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Kalau kita tengok macam mana para nabi, sahabat-sahabat sekalian, memberikan nasihat kepada anak-anak mereka. Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Bagaimana sahabat-sahabat sekalian yang disebut dalam Al-Quran? Mereka katakan kepada anak-anak mereka, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih kamu dengan agama ini. Agama apa? Islam ataupun agama yang kita faham yang membawa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Istafa kat sini maknanya apa? Pilihan Allah. Cakap ke anak-anak kita. Supaya anak-anak kita sedar nikmat yang mereka terima apa dia? Allah telah memilih, memuliakan kamu. Innallaha astafa lakumuddin. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah telah muliakan kamu, pilih kamu dengan nikmat agama ini. Maka janganlah kamu mati kecuali kamu mati sebagai seorang Islam. Itu pesanan Nabi-Nabi pada anak mereka.
untuk melihat betapa besarnya nikmat Islam. Jaga Islam tu baik-baik dalam diri kamu, dalam kehidupan kamu. Jangan kamu mati agama kamu terlondeh. Jangan kamu mati terlucut akidah tauhid kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita nak kena melihat nikmat itu dengan sangat luas, sahabat-sahabat semua. Kalau tak, kita asyik rasa benda ni tak dapat, benda ni terhalang, benda ni. Sedangkan nikmatnya terlalu besar. Dan bila kita melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala, di situ pun kita akan rasa, ya Rab, bantulah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Rab. Kat situ. Kalau orang lain menangis kerana sakitnya untuk bersabar di atas ujian, ada orang yang menangis meraung kerana merasa perlukan bantuan untuk menjadi hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan seronok berfoya-foya lupa daratan. Ujian nikmat juga satu ujian yang berat, seperti mana ujian kesusahan yang memerlukan kepada kesabaran. Merayu pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati wa inni tubtu ilaik. Sehingga ke akhir ayat. Saya takut sambil-sambil baca, takut silap baca. Tengok surah Al-Ahqaf ayat 15. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Maksud dia apa dia? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai. Ya Allah, bagilah aku ya Allah kemampuan. Auzi'ni, bagilah bahagian untuk aku, bagilah kemampuan untuk aku. Untuk apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, untuk mensyukuri akan banyaknya nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada aku. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, dan nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada kedua ibu bapaku. Masya-Allah. Allah nak suruh kita tengok, kamu ni baka dapat nikmat. Jangan pandang kita je. Kamu tahu tak, seluruh baka keturunan kamu nikmat dari aku. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu kenal atuk kamu tu pun aku bagi nikmat ke atuk kamu. Kalau kamu sempat sejarah hidup dengan nenek kamu tu pun dapat nikmat daripada aku. Ni semua dah tengok cerita Mak Kilau kan? Ustazah pun tak tengok lagi. Kok sempatlah dengan Mak Kilau? Mak Kilau tu pun nikmatnya, segala benda yang ada tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan mujahadah yang ada pada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Kecekalan yang ada pada pejuang kemerdekaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya memuja kilaunya, tapi lupa siapa yang mengilaukan kilauan tersebut. Jawabnya Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita ingat. Bagi aku kemampuan ya Allah, bagi aku kekuatan dan pertolongan ya Allah. An a'mala salihan tardah, agar aku dapat buat amalan salih yang Engkau redai. Dan perbaikilah aku pada urusan keturunanku. Wa aslih li fi zurriyati. Ya Allah. Berkait-kait tu. Doa yang Allah ajarkan untuk kita minta, sahabat-sahabat sekalian, supaya jadi orang bersyukur tu berkait-kait dengan keturunan kita. Allah bukan jaga kita seorang, Allah dah jaga daripada semua, daripada atuk kita yang awal dulu, Adam alaihissalam, sampai
anak keturunan kita yang akan datang. Macam tu sekali, serampang bermata-mata. Ya Allah suruh manusia bersyukur untuk tengok. Tengok keturunan yang atas, tengok keturunan yang bawah. Sebab tu tengok pada ayat yang kita baca, kita ingat nikmat yang Allah bagi pada mak ayah kita dan kita ingat nasib anak-anak kita. Wa aslih li fi dhurriyyati, baikilah urusan keturunanku ya Allah. Inni tubtu ilaik, aku ni bertaubat pada engkau, wa inni minal muslimin, dan aku adalah daripada kalangan orang-orang Islam ataupun orang-orang yang menyerah diri kepada engkau. Itu nikmat tuan-puan. Asyhadaka barrah, kamu dapat melihat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia ni tak sama, tak sama. Ada orang Allah nak bawa dia mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui lautan nikmat. Ada orang Allah nak bawa dia kenal Allah Subhanahu wa taala melalui ujian-ujian sekatan dan halangan. Kalau tanya mana yang lebih berat, wallahu taala alam. Allah yang Maha mengetahui. Tapi kedua-duanya adalah jalan. Kalau yang susah, asyhadaka qahrah, kamu menyaksikan bahawa Allah itu Maha Kuasa. Kamu nak kaya tapi tak dapat. Kenapa? Tak sampai kekayaan itu kepada kamu. Dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu nak sehat tapi tak dapat. Tak sampai kesihatan itu pada kamu. Kamu bergelut dengan kehidupan yang sakit. Tapi di situ kita nak kenal apa? Inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Qahhar, Allah yang Maha berkuasa. Masya-Allah ya, memang tak boleh kata apa lah. Kecuali kembali menyebut la haula wala quwata illa billahil aliyyul azim. Tapi tak kira Allah bagi, Allah halang, ingat Allah lah yang jaga kamu. Allah lah yang lindungi kamu. Allah itu latif, Allah itu rahim, Allah itu dengan segala kesempurnaan sifat-sifat Allah ya Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada hikmah yang ke-91. Sebelum tu sahabat-sahabat semua, nanti Ustazah nak kongsikan satu doa. Doa tu memang Ustazah dah pernah dah bagi tahu dekat sini. Rasanya lah ya, yang saya ingat dah tahu kat sini. Cuma Ustazah mengulangnya kembali. Kotlah sahabat-sahabat ada yang dah tak amal, dah lupa, ya, dah cuai. Jadi Ustazah harap kita sama-sama amalkan balik semula. Ya. Cuma Ustazah nak baca dulu hikmah yang ke-91. 90? Kita sampai hikmah 104. Oh, sekejap ini buku. Okey, hikmah 104. Ustazah terujuk buku lain. Innama, okey, kita start ya. Innama yu'limuka al-man'u li'adami fahmika anillahi fihi. Maksud dia, sesungguhnya terasa pedih. Ini kalau Ustazah bagi terjemahan dengan tak tengok terjemahan kat bawah Innama ni maksud dia hanya senya. Ataupun sesungguhnya yu'limuka, menyakitkan kamu. Pedih. Memedihkan kamu. Alam. Alam dalam bahasa Inggeris maksud dia, apa maksud alam dalam bahasa Inggeris?
Apa Kak Ju? Dalam bahasa Inggeris, alam. ALARM. Itu maksud dia. Apa maksud dia? Kita tahu kan, ya, kalau nak tidur kena pasang alarm kan. Dalam bahasa Arab, alam maksud dia lain. Dalam bahasa Arab maksud dia luka, sakit. Pernah tak tuan puan rasa luka kat dalam? Ke sedang luka? Pernah tak rasa pedih? Selalu kita dengar orang cakap, luka di sini ustazah lebih sakit daripada kena pisau kat jari. Pisau kat jari ambil minyak gamat. InsyaAllah 3-4 hari elok. Luka di sini pedih, pedih yang amat. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, sesungguhnya yang melukakan hatimu itu, yang menyakitkan kamu itu, al-man'u, penolakan Allah kepadamu. Maksud dia ada yang kita nak tapi Allah tak bagi. Ataupun yang kita tak nak tapi Allah bagi. Lalu keluarlah lagu, lukanya tu di sini, sakitnya tu di sini. Kan kau dah nyanyi kan hujan pula. Kes tu lah. Sebab ada yang kita nak tak dapat. Kita nak macam ni keluarga kita. Kita nak macam ni pasangan kita. Kita nak macam ni anak kita. Kita nak macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Ini design kita kepada kehidupan kita. Ini yang kita nak. Tapi tak dapat. Kita tengok orang lain dapat apa yang kita nak. Itu tanggapan kita. Kita nak anak yang apa? Ya, anak yang dengar kata, anak yang bijak pandai, anak yang sejuk mata memandang. Kita tengok anak jiran kita macam tu. Kita pandang anak jiran kita, hati kita sejuk. Pandang anak sendiri, oh bergelora. Kita nak isteri yang macam ni. Kita nak suami yang macam ni. Ya, setiap orang ada impian, ada harapan, ada keinginan. Tapi tak dapat. Tak dapat. Bila tak dapat, apa yang berlaku tuan-puan? Yu'limuka. Akan melukakan di sini. Akan menyakitkan di sini. Dan Ustazah fikir, apa yang dibicarakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini adalah kehidupan yang kita lalui. Kita tahu, ya, bila ada benda yang kita nak tapi tak dapat, benda yang kita tak nak tapi kita kena hadap, memang kalau hati tak cukup bersih, kalau tak betul-betul sahabat-sahabat sekalian, lukanya sangat dalam dan lama. Li'adami fahmika anillahi fihi. Tapi sebenarnya kelukaan itu berlaku kerana kamu tidak mengerti hikmah rahmat Allah dalam penolakannya kepadamu. Masya Allah, ya. Luka tu sebab kita hanya melihat kepada Allah tak bagi, Allah tak bagi, Allah tak bagi. Tapi menurut pandang dalam hikam ini sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya luka itu bukan bersebab kerana Allah tidak bagi, tapi kamu tidak faham kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tidak dapat lagi untuk menyerap dan memahami hikmah di sebalik itu. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Kadang-kadang bila kita makin belajar, ada juga rasa-rasa macam penyesalan. Betul tak sahabat-sahabat? Penyesalan. Ada banyak benda yang mungkin kita lalui dalam hidup ni tuan-puan sekalian. Hikmahnya kita dapat faham tu ke belakang sangat. Lambat sangat.
Yang kadang-kadang tanpa sengaja terbit penyesalan. Penyesalan ni tak bagus kalau penyesalan tu bawa kepada kecewa. Ia langsung kecewa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi penyesalan yang menjadikan kita ahlu taubah, ya, menjadikan kita kenal diri kita sangat lemah, menjadikan kita terus mengatakan apa ni kita kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ataupun kita terus cakap qad zalamtu nafsi zulman katsira wa illam taghfir li, sekiranya engkau tidak mengampunkan aku, la kuntu minal khasirin, jadilah aku orang-orang yang rugi. Penyesalan yang itu baik. Penyesalan yang bawa kita untuk islah diri kita, perbaiki diri kita. Tapi betul tak sahabat-sahabat, kadang-kadang bila kita jumpa hikmahnya itu, tapi setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, hati kecil kita berkata, dulu aku tak tahu. Dulu aku tak nampak. Tapi kita nak buat apa? Hadap je lah. Benda dah berlaku. Dan setiap yang berlaku tu atas tangan-tangan kita sendiri kan? Ya, dengan izin Allah. Tapi nak bagi tahu, ya, campur tangan kelemahan kita juga. Hadap. Ada ibu ayah yang halau anak, tuan-puan. Halau anak kerana terlalu marah. Keluar daripada rumah ni. Lepas 5 tahun baru nampak hikmah. Kenapa aku tidak boleh bersabar? Tapi damage telah berlaku. Kerosakan sudah berlaku. Andai kata kecewa, ya kecewa. Menyesal, ya menyesal. Tapi jangan sampai tak nampak jalan keluar. Ikhtiar. Mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbaiki lagi keadaan. Ambil hikmah dan iktibar. Kita manusia yang lemah. Patut merendah diri. Ya, untuk pujuk balik anak. Ya, pujuk balik. Masya Allah ya. Itu perjalanan hidup manusia, tuan-puan sekalian. Subhanallah, masa berlaku tak nampak. Mungkin ketika itu kita rasa ya nak marah dan sebagainya. Tapi selepas beberapa lama, beberapa ketika, akhirnya berlakulah kefahaman kita terhadap rahmat dan hikmah di sebalik itu. Ada orang bercerai-berai. Lepas 10 tahun baru nampak. Nak menyesal pun tak guna, tuan-puan sekalian. Menyesal pun tak guna. Kemudian berhadap pula dengan orang yang menceritakan masalah yang lebih besar daripada masalah kita. Kita nak kata apa? Benda dah jadi 10 tahun dulu. Kita tak boleh kata apa dah. Benda dah jadi. Kecuali kita berharap apa dia? Kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebagai manusia, kena ambil pengajaran. Maknanya apa? Akan jadi lagi ke depan hidup kita, jangan mengabaikan bahawa di sana ada hikmah. Ada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bertenang dan memahami hikmahnya. Cuba untuk memahami apa di sebalik ini sebenarnya. Ya Rabb. Inilah di kehidupan ya, sahabat-sahabat sekalian. Dan inilah yang dimaksudkan, yang disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, halangan, iaitu Allah tak bagi kurniaan kepada kamu macam yang kamu nak. Kamu rasa benda tu menyakitkan kamu, tapi sebenarnya kamu tak faham hikmah Allah di sebalik halangannya itu. Ya Allah. Ya, kalau hati kita kotor, tuan-puan sekalian, ini usah cakap ni pada diri sendiri ya. Kita tak nampak. Sebab tu kita ni nak kena beringat sahabat-sahabat semua. Tugas profesional kita, tugas asasi kita adalah untuk membersihkan diri kita. Serahlah hidup kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kita serah hidup pada Allah, makin kita nampak hinanya kita. Ya, kalau bahasa ayah ustazah, kita ni orang tak pakai kita ni. Jenis orang tak boleh pakai kita ni. Punyalah tak berguna. Ya, kita nak tengok hina kita tu, aku ni orang tak boleh pakai. Bukan siapa-siapa pun. Betul ihsan daripada Allah.
betul rahmat daripada Allah. Betul kerana pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau serah kita ni kemudi diri sendiri, urus diri sendiri, tak boleh pakai punya orang. Cakap tak boleh pakai, perangai tak boleh pakai, fikiran dia tak boleh pakai. Sebab apa? Penuh dengan cita rasa nafsu, hawa nafsu. Kata Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah, لا يصح الفقر للفقير حتى تكون فيه خصلتان إحداهما الثقة بالله تعالى والأخرى الشكر لله زوى عنه ما ابتلى به غيره من الدنيا. Ini di antara hikmah-hikmah yang disebut oleh ulama yang lain ketika mana membicarakan tentang hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi. Kata Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah, kefakiran tidaklah sah. Makna fakir ni miskin, fakir, susah. Kita rasa susah ni ujian dah. Fakir ni ujian dah. Tapi sampai nak jadi susah ni ujian yang memberikan kelebihan, dia kena ada dua perkara. Kalau tak, susah bawa rebah. Dalam susah bawa rebah lagi. Dalam susah tak bermanfaat pula susah tu. Patutnya kalau susah, kalau fakir, kalau miskin, boleh naik kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Patutnya kalau susah, boleh makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tak ada khoslatan, tak ada dua perkara ni, susah pun tak guna. Padahal Nabi sebut, ya Nabi bersama orang miskin akhirat besok. Tapi tak termasuk orang ni sebab apa? Dua perkara ni tak ada. Kena ada dua sifat. Yang pertama adalah ihdahuma athiqatu billahi ta'ala. Dia susah tapi dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai diuji dengan kesusahan, dalam masa yang sama hilang keyakinan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang senang, mungkin apa yang dia ada, tuan-puan sekalian, dia nampak. Dia nampak benda tu. Allah lah yang maha memberi rezeki. Orang senang. Senanglah cakap sambil makan nasi Arab. Ya? Senanglah cakap sambil naik kereta besar. Senanglah cakap sambil tidur atas tilam empuk. Sedap kita zikir. Allah Ar-Razzaq. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Fatahu, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Razzaq atas tilam empuk. Senanglah kata Ar-Razzaq. Ya, duit berkepuk-kepuk. Senang. Sebab apa? Nampak depan mata. Tapi orang yang nak sebut Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Fattah, Allah Al-Wahhab, yuran anak tertunggak 6 bulan. Sampai kena keluar anak daripada sekolah tu. Dapat notis, anak ni kena diberhentikan. Ya, dia punya keputusan periksa tak boleh dibagi. Anak dah periksa, dah study, dah bersungguh-sungguh. Bila tak tahu keputusan apa, kes apa, abah tidak mampu bayar yuran sekolah. Tapi orang miskin itu, orang susah itu, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada ragu pun. Allah la Al-Wahhab, Allah la Ar-Razzaq, Allah la Ar-Rahman, Allah la Ar-Rahim. Cuma Allah menguji. Nanti insya-Allah akan datang rezeki untuk bayar. Sabar. Itu memang hebatlah tuan-puan. Ustazah cakap pun bukan bermakna ustazah sampai tahap tu, tidak. Kadang-kadang kita ni betul diuji untuk bercakap. Tapi entah tuan-tuan yang diuji untuk beramal. Ya, sahabat-sahabat semua, ya Allah, tak sama. Ini kata Ibrahim Al-Khawwas. Orang susah, orang fakir, orang yang diuji, orang yang Allah tak bagi apa dia nak, tapi padanya ada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal ukhra, dan ada pula yang kedua, asyukru lillah. Syukur pada Allah dalam keadaan dia tak ada.
dalam keadaan dia susah, dan keadaan benda yang dia nak dia tak dapat. Tapi dialah ahli syukur. Dialah ahlul yaqin. Zawa anhu mabtala bihi ghairahu minad dunya. Sesungguhnya Allah telah menjauhkan daripadanya kesenangan dunia, sedangkan orang lain Allah pilih orang lain untuk diuji dengan kesenangan dunia. Masya Allah. Kerana ujian kesenangan dunia juga berat. Boleh menyebabkan mata kita tak nampak hakikat. Boleh menyebabkan kita salah faham, salah pandang, salah sangka, salah tanggap. Kenapa? Sebab depan kita tu terlalu bling-bling dunia tu. Kuat sangat cahaya dia. Kilauan dunia tu terlampau kuat, kita tak nampak benda lain. Apa dia? Hakikat. Ada satu kehidupan lain yang menanti kamu. Yang mungkin tak lama dah kamu nak pergi. Apa dia? Alam barzakh. Jangan kata alam akhirat. Ada perantara antara alam dunia dengan akhirat tu nama alam barzakh. Alam barzakh pun kamu kabur, tak nampak. Kenapa? Sebab Allah uji kamu dengan kesenangan dunia. Kilauan dia terlalu kuat. Allahu Akbar. Tengok ya sahabat-sahabat sekalian. Dalam apa jua keadaan, bila kita dah dengar macam ni kan, maksud dia apa? Apa kesimpulan kita boleh buat? Aku tidak boleh tidak bergantung dengan Allah. Itu je kesimpulan yang paling besar lah kalau Ustazah nampak apa yang kita bicarakan ni. Apa dia? Bergantunglah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa susah, masa senang, masa di atas, masa di bawah, wahai Allah jangan tinggal aku. Tak selamat kita kalau Allah tinggal kita. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, tak perlu berhajat pada apapun. Birahmatika nastaghith, dengan rahmatmu lah kami minta tolong sangat, merayu-rayu ya Allah. Apa dia? Aslih lana sya'nana kullah. Perbaikilah segala urusan hidup kami. Jangan serahkan kami kepada diri kami sendiri. Hancur. Kalau diserahkan urusan ini kepada kami, hancur. Ya Allah. Apa pula kata Syekh Zarruq rahimahullah? Faman alima anna Allah Ta'ala rahimun bihi wa mutafaddilun alaihi wa latifun bihi lam yata'allam bima yuwajihuhu minhu. Kata Syekh Zarruq, siapa yang mengetahui dengan yakin bahawa Allah merahmatinya, bahawa Allah memberi limpah kurnia kepadanya, bahawa Allah berlemah lembut, memahaminya, mengasihaninya, nescaya dia tidak akan merasa alam, tak ada rasa luka, tak ada rasa duka cita, tak ada rasa sedih dan sakit dengan apa jua yang dia hadapi daripada pemberian Tuhannya. Allahu Akbar. Ustazah sebenarnya kalau dah masuk bab-bab yang ujung-ujung ni takut dah nak cakap. Makin banyak kita belajar hikam ni, dia dah masuk bab-bab yang semakin halus sangat, yang makin beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cakap awal-awal terang-terang sahabat-sahabat semua, kalaulah tidak kerana amanah, maknanya nak kena ngajar lepas satu tajuk. Takkan asyik nak tajuk 1 sampai 5 je kan, ya? Dah berapa tahun. Kalau tidak kerana amanah tu, Ustazah rasa terlalu malu nak cakap benda ni. Jadi cakap awal-awal, tuan-puan, kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama mujahadah. Untuk apa dia? Untuk jadi lebih baik dan lebih baik. Kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Maknanya tengok sampai tahap ni kata Syekh Zarruq, kamu tak ada terluka-terluka, kamu tak ada sakit, kamu tak ada masalah, kamu tak ada duka cita, kamu tak ada sedih. Kalau kamu yakin bahawa Allah merahmati kamu, Allah mengasihi kamu, Allah memberikan limpah kurnianya kepada kamu, Allah memahami kamu, Allah latif, Allah berlemah lembut dengan kamu, kamu takkan rasa pedih, takkan rasa duka cita dengan apa jua yang Allah hadapkan kepada kamu. Saya teringat arwah kakak Ustazah. Saya tak tahu macam mana
kekuatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya bila mengharung sesuatu. Kita kalau fikir-fikir awal-awal macam ni tuan-puan, sebelum kita hadap, kita rasa kita tak boleh kan? Tuan-puan boleh tak nak muntah-muntah darah? Betul-betul darah keluar. Hitam. Merah hitam. Kita ingat tengok tu dalam drama kan? Kalau betul-betul ingat tak sakit ke tuan-puan? Tak takut ke tengok bila sakit yang amat sangat keluar, ya Allah, muntah darah hitam. Sebab apa? Habis dah berdarah dalam perut tu. Sakit bukan kepalang, kena bantu dengan morfin. Kita baru ambil ubat-ubat yang dos tu tak sampai macam tahap morfin pun. Ustazah pernah tak tahulah apa benda doktor bagi kat hospital. Padahal kita ni betul-betul nak masuk hospital lah, sanggup lah untuk berubat. Tapi masuk je ubat tu tuan-puan, terus jadi macam budak kecil menangis nak balik. Ubat apa Ustaz tahu? Terus macam garu-garu macam ni kan. Nangis nak balik. Nak cabut ni, nak balik. Sampailah ambil masa sikit ubat tu berjalan agaknya dalam 10 minit. Barulah perasan, kena aku tadi ni. Orang yang bawa kita, masa tu yang bawa zakat Rohaya tu, dia pun heran. Tadi dah riang dah masuk hospital nak dirawat. Lepas tu menangis, nak balik. Cakap balik dengan doktor kata minta maaf dah lupa nak beritahu. Ubat tu memang ada kesan macam hair wire sikit. Mula-mula masuk tu. Masya Allah, ubat apa benda lah tu. Ini morfin ya tuan-puan ya. Separuh gila. Tak sedar. Kesian. Dalam pada itulah nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kemelut morfin tu tuan-puan. Dia nak ingat Allah, dek, Along nak baca surah Al-Kahfi, dek, hari ni hari apa? Hari Jumaat Kak Long. Along nak baca surah Al-Kahfi. Kita baca sama-sama. Baru baca 2-3 ayat, dia tidur dah. Masya Allah. Tapi Allah itu pengasih dan penyayang sahabat-sahabat semua. Allah Al-Latif. Allah berikan kemampuan dan kekuatan. Kita fikir masa ni memang kata-kata, tak adalah. Dengan segala macam jenis penyakit-penyakit ya. Ya Allah, ya Tuhan. Tapi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang memberikan ujian beserta dengan kemampuan dan kesabaran. Belum lagi kita cakap soal pahala yang Allah berikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, kalau benda tu berlaku dapat ditanggung, makna itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang Allah kehendaki. Jadi kalau tengok pada kehidupan kita sekarang, kita sedang mengeluh kesakitan. Kita sedang mengeluh kesedihan, duka cita. Maknanya apa? Kita belum benar-benar yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So buat sesuatu lah ya. Kita sama-sama buat sesuatu supaya ilmu yang kita belajar ni menambahkan yakin, iman ataupun pengalaman yang kita lalui ini juga membantu untuk kita bertambah yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh Wahab bin Munabbih, beliau berkata dalam kitab Taurat, aku dapati tercatat 4 ayat yang berturut-turut yang berbunyi begini. Dalam kitab Taurat, kata Syekh Wahab bin Munabbih, aku dapati ada 4 ayat berturut-turut berbunyi begini. Pertama, sesiapa yang membaca kitab Allah Subhanahu Wa Taala tetapi menganggap dosanya tidak diampunkan, maka dia termasuk dalam golongan yang mempersendakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia apa? Kita kena yakin bahawa Allah itu Maha Pengampun. Penting sangat sahabat-sahabat. Kalau tak, kita tak boleh bangkit. Kita tak boleh bangkit. Betul tak Kak? Kalau kita tak yakin Allah tu mengampunkan dosa-dosa kita yang banyak, kelemahan kita, ketelanjuran kita. Kita ni siapa? Kita memang lemah. Memang berdosa. Bukan sikit silap yang kita buat dalam hidup kita. Salah kita pada orang. Zalim pada diri sendiri. Zalim pada orang. Amanah yang kita khianat. Janji yang kita mungkir.
nikmat yang kita tak syukur, ujian yang kita tak sabar. Tapi kita nak kena yakin Allah ampunkan kita. Kerana Allah itu Maha Pengampun. Kalau hamba-hamba Allah ni tak buat dosa, Allah akan datangkan hamba lain untuk buat dosa, untuk Allah ampunkan. Memang luluh hati kita, sahabat-sahabat. Luluh sangat hati kita mengenangkan kita ni hamba berdosa. Tapi bangkit dan hidupkan hati kita dengan mengingatkan, kita ada Allah yang Maha Pengampun. Orang cakap macam-macam, biarlah. Orang boleh kata kita macam-macam. Orang kata, tak walk the talk lah. Macam-macam. Habis cakap Melayu, cakap orang putih pula. Habis cakap orang putih, cakap Arab pula. Untuk mempersendakan ataupun memandang kita dengan macam-macam kelemahan, biarlah. Tapi kita ada Allah yang Maha Mengampun. Jadi kata Syekh Wahab bin Munabbih dalam kitab Taurat ada sebut, kamu kalau baca kitab Allah, tapi kamu tak yakin yang Allah mengampunkan kamu, itu umpama kamu mempersendakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, sesiapa yang mengeluh dengan musibah yang menimpanya, maka ketahuilah sebenarnya dia mengeluh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah dia mengadukan tentang Allah. Bukan mengadu kepada Allah, tapi mengadu tentang Allah. Beza tu. Mengadu dengan Allah dengan mengadu tentang Allah beza. Mengadu dengan Allah, itu kita yakin Allah segala-galanya dari Allah, Allah yang Maha Berkuasa, kembali kepada Allah, kita ngadu dengan Allah. Macam ya para nabi, para rasul mengadu pada Allah. Inni ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadu kedukaanku, kesedihanku kepada Allah. Bukan komplain, mengadu, aku lemah ya Allah, aku tak mampu. Tapi mengeluh tentang Allah itu ada pihak lain yang jadi pihak ketiga. Ada orang lain yang melihat keluhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pencak silat kita. Ya, kita macam komen, tak redha. Bukannya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta tolong, tak. Ya, tapi kita nak pertikaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sesiapa yang sedih atas apa yang terlepas atau sesuatu yang tidak dapat dicapai, maka hati-hati, kerana dia seperti membawa maksud benci dengan keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang benci kat kita pun, anak benci kat kita pun kita kata tak patut, tak patut. Bahkan kalau anak tu tak benci pun, tapi tunjuk protes kan, yang kita macam tengok macam, wah nampak benci betul ni, itu pun tak wajar. Lalu apakah kewajaran kita nak benci dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kewajaran kita nak benci dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita sama-sama tak tahu apa keputusan, apa ketentuan Allah kepada kita semua. Tapi kita, jalan keluar kita macam itulah sahabat-sahabat ya. Minta ampun pada Allah, minta tolong dengan Allah, banyak munajat dengan Allah, susah senang jatuh bangun kita, sama ada kita sedang buat baik ke, kita sedang buat dosa ke, pegang betul-betul tali Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tinggal. Jangan ada perasaan kecewa yang menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan memang jahat. Syaitan buat kita sampai buat salah. Syaitan hasut kita sampai kita buat dosa. Syaitan hasut kita sampai kita melampaui batas. Syaitan hasut kita sampai kita zalim pada diri sendiri, zalim pada orang. Hujungnya, syaitan kata, aku berlepas diri, kau hanyutlah dalam kekecewaan dengan hidupmu sendiri. Itu kerja syaitan. Tapi kalau dia tak berjaya, dia mungkin berjaya buat kita jadi orang berdosa. Dia berjaya buat kita zalim pada diri kita. Dia berjaya buat kita buat salah. Tapi hujungnya,
Dia melihat kita kembali kepada Allah, minta ampun dan taubat kepada Allah. Kita tak kecewa pun pada Allah. Kita kata masih ada sinar untuk hidup kita. Allah akan bantu kita. Allah bagi hidayah pada kita. Kita akan melangkah. Itu syaitan yang akan kecewa. Itu syaitan akan berputus asa. Jaga yang ujung tu tuan-puan. Jaga betul-betul. Jangan frust melihat diri kita. Walaupun kita banyak dosa. Sebab tu kena yakin dengan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, jadi macam-macam hujung hidup. Ya, saya ni ahli neraka. Sudahnya cakap macam tu. Ya. Yang keempat, sesiapa yang tawaduk, yakni merendah diri kepada orang kaya kerana kekayaan yang orang kaya itu ada, maka hilang 2/3 agamanya. Ini kata Syekh Wahab bin Munabbih. Kerana orang tu kaya, kita merendah diri tak pasal-pasal. Patutnya tawaduk ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan jadi lemah lutut di hadapan kekayaan orang. Siapa yang menghinakan diri dia, merendahkan diri dia hanya kerana melihat kekayaan orang, pandangan yang disebut oleh Syekh Wahab Munabbih dalam kitab Taurat, 2/3 agama dihilang. Masalah apa nak jadi macam tu pula? Tapi kadang-kadang memanglah tuan-puan ya, punya tak berani tu kalau dengan orang kaya. Ya, tak berdecit orang kata. Kalau pergi ke istana agam entah mana-mana, katalah bawa pergi Emir yang Arab Bersatu tu, pergi rumah orang kaya yang bapak punya kaya tu. Nak melangkah setapak pun tak berani. Jangan-jangan CCTV penuh ni CCTV. Jadi pelik juga ke kita ni kan, ya? Tak berani. Kerah macam ni, duduk atas kursi. Apa masalah kita? Kita sebenarnya takut dengan apa? Kita sebenarnya yang memberi pengaruh pada kita apa dia sekarang ni? Kekayaan dia kan? Di hadapan Allah yang maha kaya, kita tak jadi macam tu pun. Allah Al-Ghaniyul Hamid. Cuba kita jaga macam tu tuan-puan masa kita di hadapan Allah kan. Qiyam. Masa kita solat. Oi, kita berhadapan dengan Allah yang maha kaya. Yang memiliki segala-gala langit dan bumi. Tak berani angkat muka. Tak berani nak lari hati daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah yang maha kaya. Patutnya itulah. Tapi depan kekayaan manusia, kamu senyap. Kamu tak berani bercakap yang benar. Kamu bisu. Itu maksud dia. Hilang 2/3 agama kamu. Percaya nanti kamu akan ikut je kehendak orang tu. Kamu takkan berani cakap benar. Ini kata Syekh Wahab bin Munabbih dalam kitab Taurat. Kesimpulannya sahabat-sahabat sekalian, hidup ni tidak boleh dibaca hanya dengan mata kasar. Itu kesimpulan dia. Ya, benda ni kita kena fahami dengan mata hati, dengan basirah. Dan ia perlu kepada peringatan, perlu kepada nasihat, perlu kepada mencari ilmu. Dan yang paling besar, perlu kepada rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita, merahmati kita, mengangkat darjat kita, mengurniakan segala ketentuan yang terbaik kepada kita semua. Allah redha kepada kita. Allah berikan kita segala jalan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sudi memilih kita untuk dikurniakan nikmat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kurniakan kita husnul khatimah, insya-Allah mudah-mudahan dapat masuk syurga Firdaus bersama dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang Ustaz nak kongsikan itu adalah doa yang berbunyi Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alayna wardina wardi anna. Doa ni sangat mendamaikan ya tuan-puan. Jadi hafal dan selalu ulang-ulang. Maksud doa ni adalah Allahumma zidna wa la tanqusna.
Ya Allah, tambahilah kami dan jangan kurangi kami. Kita ni nak Allah tambah, 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 tambah. Tambah iman, tambah nikmat, tambah rezeki, tambah hidayah, tambah, tambah semua. Jadi bila kita berdoa, hati kita akan rasa lega. Allahumma zidna wa la tanqusna. Ya Allah, tambahi kami, jangan kurangi kami. Wa akrimna wa la tuhinna. Muliakanlah kami, jangan hinakan kami. Ustazah, antara benda yang kita bimbang dalam hidup ni, kita kecewa. Kita putus asa. Tapi bila kita rasa lega, Allah memuliakan kita. Allah takkan hinakan kita. Ya? Memang kita manusia hina, tapi Allah akan muliakan kita. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa'atina wa la tahrimna. Dan berilah kepada kami. Hulurlah terus kurniaanmu kepada kami. Jangan haramkan daripada kami. Kalau Allah haramkan hidayah, siapa yang boleh memberi? Kalau Allah haramkan rezeki daripada Allah, siapa lagi yang boleh bagi? Tak ada orang boleh bagi. Kalau Allah tutup pintu hati kita, siapa boleh buka? Tak ada. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Wa athirna wa la tu'thir wa la tu'thar alaina. Dan dahulukanlah kami, jangan kebelakangkan kami. Mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, lebihkanlah aku ya Allah. Muliakanlah aku ya Allah. Dahulukanlah aku ya Allah. Wardina wardi anna. Dan jadikanlah kami ini redha dan redalah kepada kami. Redha meredai. Wardina wardi anna maknanya saling redha meredai. Itu doa dia sahabat-sahabat. Ustazah baca dan tuan-puan ikut sekejap boleh? Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina warḍina warḍi anna. Nabi SAW baca doa ini ada ketikanya selepas turunnya wahyu. Ya, contoh macam turun wahyu surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Turun ayat-ayat tu, Nabi pun baca doa ni. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. Ya, jadi kita amalkan insya-Allah. Mudah-mudahan segala-galanya menjadi lebih baik hidup kita di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah.